Tak apa dah. Apa yang nampak apa? Oh, muda tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung muka surat 14 muka surat 14. Dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita. Ya. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang kitab kita, dan sesungguhnya dinisbahkan bagi kita. Dan dibangsa ni mana dan dinisbahkan bagi kita, bagi makhluk ni, kita ni yakni makhluk. Tak kala yakni ketika kita bekerja itu usaha dan ikhtiar. InsyaAllah malam ni kita akan bincang satu benda saja, iaitu makna usaha dan ikhtiar di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berbeza dengan fahaman Qadariyah, fahaman Jabariyah. Itu beza. Jadi fahaman Ahlussunnah wal Jamaah beza jauh dengan fahaman ataupun firqah Jabariyah dan Qadariyah. Kedua-dua firqah Jabariyah dan Qadariyah ni antara firqah yang sesat, yang tidak termasuk dalam firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Tajuk besar kita ciri Allah Ta'ala yang kelima. Ciri Allah Ta'ala yang kelima. Yang keenam. Ciri Allah Ta'ala yang keenam iaitu wahdaniyah, ataupun kita panggil tunggal. Wahdaniyah ni esa ataupun satu ataupun tunggal. Ada tiga terjemahan. Boleh terjemah dengan satu, boleh terjemah dengan tunggal ataupun esa. Yang paling tepat adalah esa. Jadi konsep keesaan Allah Ta'ala ini terbahagi kepada tiga. Ini kita duk bincang ini, sambung malam ni yang ketiga. Pendetailan konsep keesaan Allah Ta'ala yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga ni dia panggil Allah Ta'ala bercirikan esa pada perbuatan Allah. Yang pertama, esa pada diri Allah Ta'ala. Yang kedua, esa pada ciri. Allah Ta'ala ni ada ciri dia. Jadi kita ni mengenal Allah Ta'ala melalui maklumat. Yang maklumat apa? Maklumat ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala. Kita tengah bincang 13 ciri yang ada pada diri ataupun yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, ciri yang kelima, ciri yang keenam, nama ciri itu wahdaniyah ataupun dia panggil ahad. Wahdaniyah ataupun dalam kita bahasa lain kita boleh guna juga ahad. Sebab itu Allah Ta'ala guna qul huwallahu ahad. Ahad boleh guna, wahdaniyah kita boleh guna. Wahdaniyah dia berasal daripada perkataan wahada. Jadi konsep keesaan Allah Ta'ala ini, yang pertamanya esa dari segi diri Allah, yang kedua esa dari segi ciri yang ada pada Allah, dia tidak berbilang dan tidak berkongsi. Dan yang ketiga, pendetailan ketiga, keesaan ataupun esa pada perbuatan. Ini penting. Ketiga-tiga tu, tiga pembahagian esa ini yang paling penting, yang perlu kita fokus ialah dia complicated sedikit. Sebab tu ulama bincang, ulama tekankan yang ketiga. Ketiga ni apa dia? Dia panggil keesaan pada perbuatan. Adapun esa pada dua tu dia lebih mudah daripada esa pada perbuatan. Esa pada diri Allah, esa pada ciri Allah lebih mudah berbanding dengan esa pada perbuatan. Jadi kita nak bincang malam ni, kita dah tahu perbuatan itu apa makna perbuatan. Esa pada perbuatan Allah ada dua makna. Dua makna. Ustaz Amir kita ingat. Dua makna, kurang-kurang kita ingat satu makna. Apa dia dua makna? Makna esa pada perbuatan itu, yang pertama, Allah Ta'ala ini, perbuatan Allah Ta'ala ini, dia tidak sharing ataupun tidak berkongsi dengan perbuatan yang lain. Itu satu. Yang kedua, ini mudah. Makna yang kedua, esa perbuatan Allah Ta'ala ini maksud apa? Maksud dia, perbuatan Allah ni tidak sama dengan perbuatan yang lain dari sudut apa dia? Dari sudut perbuatan yang boleh mengadakan suatu benda dan membinasakan suatu benda. Tidak ada satu power ataupun satu perbuatan yang lain
Maksud yang lain ni kita faham apabila sebut yang lain dia merujuk pada makhluk. Itu istilah fiqh, istilah akidah. Apabila kita kata yang lain, maksud dia perbuatan lain ni merujuk pada perbuatan makhluk. Mana tidak ada perbuatan makhluk yang sama dengan perbuatan Allah. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut mengadakan sesuatu benda, ini perbuatan Allah. Apabila kita sebut perbuatan, dia merujuk kepada satu je. Apa dia? Dia panggil perbuatan hakiki. Apa dia perbuatan hakiki? Perbuatan mengada benda yang tidak ada. Dan mengadamkan, maksud mengadam, membinasakan benda yang ada. Contoh apa dia? Contoh makhluk, kita. Kita ni asal dia tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan kita. Kemudian menadam. Apa maksud menadam? Membinasakan kita. Walaupun roh kita Allah tak binasa, tetapi dia berada pada status roh kita ini, dia berada pada status benda yang mungkin ataupun boleh untuk Allah binasa. Cuma kenapa Allah tak binasakan roh? Kerana Allah janji. Dalam Al-Quran Allah sebut ada 8 jenis benda yang Allah tak binasa. Dia panggil kekal. Tetapi kekal di sini bukan kekal macam diri Allah, bukan kekal macam ciri Allah, tetapi dia panggil kekal yang menerima binasa. Dia panggil kekal, dia panggil baqa zamani. Apa makna baqa zamani? Kekal nisbah, dia boleh menerima kalau Allah Ta'ala nak binasa. Tapi kenapa Allah tak binasakan roh? Kerana dia janji ada 8 jenis benda di atas dunia ini dia tidak akan binasakan. Innaka la tukhliful mi'ad. Maka apabila Allah janji, maka dia tidak akan mungkir ataupun tidak akan menyalahi janji dia. Itu saja. Jadi dia binasakan kita. Asal dia buat daripada benda kita ni tidak ada, dia boleh mengadakan kita ataupun boleh mengadakan makhluk. Kemudian benda makhluk ada itu dia boleh menadamkan. Maksudnya dia boleh membinasakan benda ada. Ini perbuatan yang ada pada Allah Ta'ala, tidak ada pada lain. Tidak ada pada yang lain, maksud tidak ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk. Jadi esa pada perbuatan Allah ini, kita dah tahu perbuatan itu merujuk pada mengadakan benda yang tidak ada dan membinasakan benda yang ada. Maka kita tahu perbuatan ini, perbuatan Allah ini berada dalam konsep ataupun ciri keesaan. Perbuatan itu dia ciri dia tunggal. Ciri dia esa. Apa maksud esa? Dia tidak berkongsi dengan perbuatan lain. Apa makna berkongsi? Berkongsi ni bukan bermakna separuh yang lain, separuh Allah. Contoh apa yang kita akan bincang malam ini? Contoh kita melangkah. Kita melangkah itu perbuatan lahir daripada kita. Tapi jangan kita ingat ketika kita melangkah, kita nak tu dipanggil iradah. Ada pada kita. Ciri manusia Allah beri. Allah cipta ciri manusia. Allah cipta diri manusia. Allah cipta diri manusia. Allah cipta ciri yang ada pada dia. Kedua-dua Allah cipta. Kemudian ada satu lagi Allah cipta perbuatan yang keluar daripada manusia. Jadi kesimpulan ada pada manusia itu 3 benda. 3 benda basic. Kita tak bincang benda dalaman lagi. Apa dia? Pertamanya diri manusia. Yang keduanya ciri yang ada pada manusia. Yang ketiga apa Allah cipta? Yang ketiganya perbuatan yang lahir pada manusia. Ketiga-tiga benda ini Allah cipta. Baik. Mana contoh dia? Contoh dia, ciri Allah cipta satunya nama dia iradah. Ini ciri kita. Kita tak nampak ciri ini, tapi kita rasa. Apa rasa? Kita ada keinginan. Jadi keinginan ini dinamakan dalam bahasa akidah dipanggil iradah. Iradah ni apa? Keinginan semula jadi. Keinginan semula jadi Allah cipta pada kita. Dengan sebab ada keinginan menyebabkan kita boleh membuat keputusan. Sebab apa kita buat keputusan nak melangkah, nak bergerak, nak berjalan? Sebab asal dianya punca dalam diri kita ni dia panggil ciri dalaman. Dia ada 2 ciri pada kita. Pertama, ciri yang boleh dikesan secara dalaman, wujdan. Yang kedua, ciri luaran. Ciri luaran ni apa dia? Yang kita dah bincang. Putih, tinggi, rendah, itu ciri luaran. Maka ciri dalaman yang kita boleh kesan apa dia? Sakit, itu tenaga, itu ciri. Tenaga, kita rasa bertenaga malam ni. Itu ciri. Yang kedua apa dia? Keinginan. Keinginan itu juga ciri, bukan diri kita. Ciri yang Allah Ta'ala buat dalam diri kita. Dia benda asing. Cuma benda ini dia tidak boleh dipisahkan daripada diri kita. Itu dia panggil ciri. Ciri ini maqama binafsih. Benda yang berada pada diri. Dia panggil maqama binafsih. Itu dia panggil diri. Kalau ciri apa? Maqama bighairi. Tu beza sikit ya. Maqama bighairi. Maqama binafsih. Kalau diri, maqama binafsih.
Ma qama bi nafsihi ni takrif bagi diri. Apabila diri ni apa? Sesuatu benda dia boleh berada tanpa menumpan orang lain. Apa maksud dia? Nak keberadaan diri dia ini tak perlu dia menumpan orang lain. Kalau dia perlu menumpan, bermakna dia bukan diri tapi dia ciri. Adapun ciri maqama bi ghairi, ciri ini keberadaan dia, kewujudan dia mesti dia menumpan unsur lain. Dia menumpan diri, mana itu ciri. Putih, ciri dia panggil, bukan diri. Manis, ciri, bukan diri. Masan, masin, semuanya dipanggil ciri, bukan diri. Kenapa? Kerana rasa itu dia menumpan benda. Apabila keberadaan dia di benda, maka kita panggil ciri. Kenapa konsep kita bincang diri dan ciri? Kerana nak kena Allah, konsep dia begini. Sebab tu Allah kata, kamu jangan fikir zat aku, tapi kamu fikir la tafakkaru bi dzatillah. Jangan kamu fikir tentang zat aku, tapi kamu fikir tentang apa dia? Tentang benda yang Allah Ta'ala cipta. Sebab itulah konsep nak mengenal Allah Ta'ala, kita mesti kenal benda yang Allah cipta. Konsep sama, bukan kata apa nama ini diri sama, konsep saja sama. Apa dia konsep sama? Allah Ta'ala ni, kita makhluk ini, konsep dia ada diri, ada ciri, ada perbuatan. Begitu juga Allah, konsep dia, Allah ini ada diri dia. Kita tak mampu tengok sekarang, tapi dia ada ciri, diri dia. Yang kedua, konsep Allah ada ciri. Kita tak mampu tengok ciri Allah, tetapi apabila bertukar saja alam, Allah benarkan untuk kita melihat diri dia, dan Allah benar untuk kita melihat ciri yang ada pada diri dia. Tetapi tengok itu dalam bentuk, dalam ciri, tetap 13 ciri itu tetap. Bukan saja sekarang Allah bercirikan 13, tapi sampai dalam syurga, makhluk ataupun semua hamba Allah Ta'ala melihat Allah dalam syurga tetap bercirikan 13. Bukan makna sekarang ni kita bincang 13 ciri, apabila kita tengok Allah dalam syurga, Allah tidak mempunyai satu ciri daripada 13. Apa dia? Allah Ta'ala ini dia mempunyai ciri satu daripada 13. Apa dia? Dia tak sama dengan baharu. Tak boleh kita nak compare dengan baharu. Tak boleh nak kata Allah begini, Allah lagu ni. Tak boleh. Kenapa? Kerana semua unsur baru, semua ciri baru, semua diri baru, dia tak sama dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Di syurga pun orang melihat Allah Ta'ala dalam bentuk yang tak sama dengan baharu. Ahli syurga dia melihat Allah, dia tidak boleh cerita macam mana rupa Allah, macam mana ciri yang ada pada Allah. Kenapa? Kerana dia tak boleh membuat perbandingan. Dia tidak boleh nak buat perumpamaan dengan benda lain, kerana Allah tak sama dengan benda pada azali dan sampai bila-bila. Baik, settle, kita dah faham. Kita dah faham perbuatan Allah Ta'ala ni apa dia. Maka kita nak bincang hari ni yang kata Allah tak syari ni, Allah, perbuatan Allah kita faham dua. Perbuatan Allah tak syari dengan perbuatan lain, dan perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan lain. Apa maksud syari? Maksud dia bukan maknanya separuh kita bergerak dan separuh lagi Allah mengizinkan. Bukan. Ini pahaman di sini mesti kita betul-betul faham. Takut apa dia? Takut kita sangkakan, takut kita pegang di hati kita, aku yang bergerak, Allah Ta'ala izin. Itu ada makna dia. Maknanya dia perasan dia juga ada apa? Ada campur tangan dengan Allah Ta'ala. Kalaulah kita faham bahawa kita juga ada campur tangan dengan Allah Ta'ala, maksud kita juga, kita yang bergerak, perbuatan bergerak itu kita, perbuatan kita, bukan lahir daripada kita. Dia lain tu, perbuatan kita dan perbuatan lahir daripada kita. Sebenarnya perbuatan itu perbuatan lahir daripada kita. Ingat, kalaulah kita sangkakan bahawa itu juga perbuatan kita, bermakna Allah tak ternafi konsep keesaan pada perbuatan. Maknanya perbuatan Allah ini dia bersyari dengan orang lain. Sedangkan Allah jelas dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mempunyai ciri yang satu pada diri dia, ciri yang mempunyai satu pada sifat dia, dan satu pada perbuatan. Perbuatan dia tunggal, dia tak sharing dengan makhluk lain. Ini faham. Baik, kita nak baca apa makna perbuatan itu lahir daripada kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala kod mana ni? Kod surat berapa tadi? Silap ni. Ni. Dan sesungguhnya dibangsakan bagi kita, dan sesungguhnya dinisbahkan bagi kita. Bangsa tu kitab Jawi kan disebut bangsa.
Kita kata bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Maksud apa bangsa tu? Nisbah. Jenis. Tu jenis Melayu. Kita ni bangsa Melayu. Mana apa bangsa Melayu? Jenis Melayu, spesies Melayu. Tu jenis. Sesungguhnya dibangsakan, dinisbahkan bagi kita ketika kita bekerja itu usaha. Ketika kita melangkah, ketika kita bergerak, dinisbahkan. Kita bekerja itu usaha dan ikhtiar kita padanya, serta tiada memberi bekas padanya. Yakni, apa maksud memberi bekas? Tidak boleh mengadakan dan meniadakan. Mana contoh dia? Ni dia nak cerita kena faham makna usaha dan makna ikhtiar. Yang kita kata saya berusaha bergerak. Kenapa kita guna usaha bergerak? Saya usaha bergerak. Saya usaha bekerja. Kita dipanggil decide, kita tentu. Sebelum kita bergerak, sebelum angkat tangan, dia terlintas di hati kita, nak angkat tangan. Apabila dia nak angkat tangan, maka disusuli dengan perbuatan. Tapi sebenarnya kita nampak perbuatan. Dia ada dua sebenarnya dalam tu. Pertama, kita nak. Kita decide aku nak bergerak ni. Apabila kita nak bergerak, dia ada kena nampak dua benda. Apa dia? Pertamanya perbuatan. Jadi tak kita nak bergerak? Maksudnya kita nak angkat. Yang kita tak nampak satu lagi apa dia? Dua benda. Satu perbuatan, satu lagi Allah cipta ciri dalam diri kita yang nama dia tenaga. Tenaga tu ciri, kudrah. Sebab tu kita apabila kita nak, kita mampu angkat. Maka ketika kita mampu angkat tangan, sekarang ni saya decide saya nak pegang handset. Saya tentu. Kenapa saya boleh tentu? Kerana dalam diri saya ada iradah, ada keinginan. Apabila ada keinginan secara semula jadi, Allah cipta asa, maka saya boleh menentukan. Saya boleh decide apa saya nak buat. Satu saya nak tentukan sekarang ni saya nak pegang handset. Apabila saya nak pegang handset, kita dah buat. Maka ada dua benda yang kita nampak. Apa dia? Pertama, perbuatan. Kita bergerak, kita angkat tangan. Kita hanya nampak kita angkat tangan saja. Yang satu lagi kita tak nampak apa dia? Allah ciptakan dalam diri kita, nama dia ialah ciri yang bernama qudrah, iaitu tenaga. Tenaga tu ciri. Sebab kita ada tenaga, menyebabkan Allah cipta satu lagi perbuatan. Kita boleh angkat. Lahir daripada tangan kita ini bergerak. Maka pergerakan angkat, turun, kiri, kanan, dia panggil perbuatan gerak. Maka perbuatan gerak itu siapa cipta? Allah cipta. Dan satu lagi Allah cipta apa dia? Dalam diri kita, tenaga. Sebab tu kita boleh angkat. Tenaga. Tenaga ni Allah cipta. Yang kedua, pergerakan Allah cipta. Perbuatan gerak Allah cipta. Dua benda itu. Dan satu lagi Allah cipta pada iradah. Kalaulah kita nak simpulkan semua, campur dengan iradah, iradah dia ciri asin. Campur dengan iradah, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi tiga benda. Pertama, iradah, decide. Apabila bergerak, maka Allah cipta dua lagi. Allah cipta perbuatan gerak dan Allah cipta tenaga. Tenaga dalaman kita. Sebab tu kenapa tak boleh gerak? Apa nama Nazrin? Tak larat. Tak bangkit ustaz. Tak boleh bangkit. Tu tak boleh pergi kelas tu. Tak boleh bangkit. Kenapa dia tak boleh bangkit? Tak larat. Kenapa tak larat? Penat alasan dia. Allah Ta'ala wa ja'alna li kulli syai'in sababa. Ini ingat ayat ni. Allah Ta'ala akan cipta. Allah tarik tenaga. Dia tak akan nampak Allah tarik tenaga dia. Sebab Allah ciptakan asbab. Kenapa tenaga dia hilang? Dia tu penat ustaz. Balik kerja lewat. Penat. Apabila dia penat, menyebabkan tenaga dia hilang. Sebenarnya dia tak nampak tenaga dia hilang. Kenapa? Dia tak nampak Allah tarik. Allah tarik tenaga dia dan Allah cipta tenaga. Dia kena tiga benda di sini. Apa dia tiga benda? Iradah satu, kita tentu nak ke tidak. Yang kedua, Allah Ta'ala akan cipta dua benda, iaitu perbuatan gerak kita dan satu lagi tenaga. Baik. Bermakna kesemua tiga benda itu berada dalam konsep keesaan Allah. Tidak ada campur tangan kita. Kenapa kita ni tidak ada unsur campur tangan kita? Kerana diri kita Allah buat. Jasad ni Allah buat, roh pun Allah buat. Dia masuk, dia cipta dalam tenaga, dalam diri kita ni nafsu. Dia cipta roh, dia cipta nafsu. Mula-mula dia cipta jasad,
kemudian dia cipta roh, kemudian dia cipta nafsu, kemudian dia cipta ciri yang ada pada kita. Semua dia cipta. Tak ada kita cipta sendiri. Bukan kata nafsu ni saya cipta. Bila dia cipta nafsu dia? Kita kan ada nafsu. Bukan nafsu nak menikah tu. Tak nampak orang tu je. Kau tu. Tapi dengan sebab tu jugalah, meh. Dengan sebab tu jugalah. Dia nafsu ni umum. Biasa dengar tak hawa nafsu? Saya dengar. Hawa apa dia? Tak hawa. Bukan. Hawa nafsu dia ada dua benda. Nafsu diri, hawa sifat. Hawa nafsu. Hawa bukan tu hawa Adam tu, bukan. Memanglah hawa ni dia asal mana keinginan. Nafsu, diri nafsu. Hawa, ciri dia. Maknanya, diri nafsu ni, dia ada rupa nafsu ni. Dalaman kita ni, Allah, dia ada rupa. Tapi kita tak boleh tengok. Tapi status dia, benda ada, benda yang boleh nampak, boleh dengar. Nafsu kita boleh dengar. Tapi Allah tutup hijab telinga, tak dengar nafsu kita. Status nafsu kita, dia boleh nampak. Nafsu satu je, tapi level dia ada 7. Kita belajar ilmu tasawuf, ada 7 level. Nafsu paling rendah sekali, nama dia ammaratu bisu. Nafsu paling tinggi, nama dia kamil. Bukan kamil kita. Kita nama kamil. Paling tinggi nafsu yang ke-7, kamil. Itu bukan kita. Itu Nabi, dia panggil insan kamil. Insan dia menunjuk pada nafsu. Nafsu kamil, dia panggil nafsu yang sempurna. Manusia tidak akan ada nafsu sempurna melainkan Nabi. Baik. Hawa diri, nafsu diri, maka hawa ciri dia. Dia panggil sifat bagi nafsu, hawa. Sebab diri dia ada, dia keinginan. Keinginan semula jadi. Baik, settle. Seperti kita bergerak tangan kita atau diam tangan kita, maka Allah Ta'ala yang menjadikan gerak dan diam itu hanya dibangsakan bagi kita, hanya dinisbah keluar pada kita saja. Allah Ta'ala keluarkan perbuatan itu pada kita, hanya dibangsa dinisbahkan bagi kita, tak kala itu usaha dan ikhtiar sahaja. Baik, maka makna usaha itu, ini baru nak cerita usaha. Dia dah clearkan 3 benda, baru kita nak bagi definisi. Kita kena clear dulu 3 benda, baru kita tahu usaha ni sebuah apa. Kita dah tahu 3 benda Allah cipta semua. Allah cipta tenaga, Allah cipta perbuatan lahir pada kita. Iradat dia asin, sifat asin. Kita fokus 2 je. Pertama, perbuatan lahir pada kita, nak angkat tangan terangkat. Yang kedua, tenaga cipta. 2 benda ini kedua-dua Allah cipta. Maka usaha kita panggil ni sebuah apa? Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Qadariyah, Jabariyah biar dulu. Sebab itu dia agak memang ketara sangat. Jabariyah dengan Mu'tazilah, Jabariyah dengan Qadariyah, dia sangat-sangat beza jauh dengan kita. Kita faham yang kita clear. Mazhab Ahlussunnah, kalau kita faham mazhab Ahlussunnah, Jabariyah dan Qadariyah memang dia ketara. Kita clear kita dulu. Baik. Kita nak faham usaha ni, kita kata saya ni usaha datang sampai Ustaz, alhamdulillah, seronok. Seronok dia. Sebab apa seronok? Sebab saya usaha, Allah Ta'ala buat jadi. Allah Ta'ala izin. Tapi ingat, dia nak nampak betul-betul minda dia, yang nampak bukan dari dia, kena melalui 2 level. Level pertama, ilmu akidah. Ni kita sedang belajar ilmu basic untuk kita nampak sebenar-benar diri kita. Level yang kedua, dia panggil level ilmu tasawuf. Apabila dia ada asas ilmu akidah dan disuluh dengan ilmu tasawuf, menyebabkan feeling hati dia. Apa dia feeling? Perasaan hati dia, dia rasa tidak ada sedikit pun unsur dia. Semuanya datang daripada Allah. Tapi dia ingat, bermula daripada level asas ni. Baik, tengok apa makna usaha. Ni sebuah apa? Maka makna usaha itu menyertai qudrah yang baharu dengan perbuatan. Itu bahasa akademik. Ilmu kalam memang pening lah. Maka makna usaha itu menyertai qudrah yang baharu dengan perbuatan, yakni perbuatan Allah tu. Allah menjadikan qudrah baharu dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu, perbuatan baharu gerak itu, ia jadikan kedua-dua itu, apa dia kedua-dua tu? Qudrah dan perbuatan itu bersama-sama, tiada dahulu kemudian. Maka i'tibar bersama-sama inilah
Yang kata serentak inilah yang dinamakan usaha. Baik, apa makna bahasa kita, bahasa moden? Kita alih kepada bahasa kita, makna usaha bahasa kita ini, Allah Ta'ala jadikan perbuatan, Allah jadikan kudrah, ini tenaga dalam diri kita, dan Allah jadikan perbuatan kita serentak. Dia jadi ini tenaga dalam diri kita dan perbuatan yang keluar daripada kita, dia jadikan serentak, tidak ada awal dan kemudian. Mana tidak ada, mana yang awal, tidak ada yang last. Itu di mana? Maka nisbah usaha ini, nisbah apa? Nisbah serentak itu. Itu dipanggil usaha. Keluar pada kita perbuatan dan ada dalam diri kita tenaga. Allah mencipta dua benda ini serentak, tidak ada mana dahulu dan tidak ada last. Maka perbuatan Allah mencipta serentak itulah dinisbahkan, dipanggil, nisbah ni dipanggil ataupun merujuk kepada usaha. Kita tak nak guna nama serentak, kita guna bahasa dia usaha. Itu boleh tak? Boleh apa? Tenaga perbuatan sekali lah. Serentak. Dia cipta serentak. Dalam ilmu dia saja dia tahu. Tapi kita merujuk kepada Allah cipta ni, kadang-kadang kita, kalau kita andai kita kata Allah Ta'ala cipta tenaga dulu. Saya ada tenaga, baru saya boleh bergerak. Sebab saya ada gain, saya ada tenaga, saya boleh bergerak. Bukan. Jadi usaha ini dia merujuk pada apa? Dia merujuk kepada Allah ciptakan dua benda ini. Allah ciptakan tenaga dalam diri kita, kudrah dalam bahasa akademik dengan kudrah. Kalau kita sebut kudrah pening ya. Allah cipta kudrah, Allah cipta af'al, betul dah. Ya, dia kata dia sebenarnya belajar ni pening kepada istilah. Sebab itu apabila kita faham istilah, faham terma dia, menyebabkan kita akan menguasai bidang ilmu kita. Jadi kita, sebab tu kudrah dengan af'al kita ketepikan dulu. Kita guna bahasa ibunda kita. Jadi Ustaz Amir sekali hari tak jumpa cari jalan. Duk main kudrah af'al, kudrah af'al. Allah ciptakan tenaga dulu, tenaga dalam diri kita. Tenaga tu dipanggil kudrah. Sifat tu, bukan diri, sifat. Dia duduk daripada diri kita. Dia duduk, tapi kita tak nampak, tapi kita boleh rasa tenaga. Ni dipanggil benda yang boleh dikesan secara wujudan, secara dalaman. Maka Allah cipta kudrah kita, Allah cipta tenaga kita, dan Allah cipta perbuatan gerak yang keluar pada kita serentak. Serentak itulah kita panggil usaha. Kita tak nak guna istilah serentak. Kalau kita tak nak guna usaha, dia kena guna macam ni. Alhamdulillah lah saya sampai ni, ada tenaga dan Allah cipta serentak dengan perbuatan saya. Oh, hilir. Jadi ringkaslah kita guna usaha. Pendek. Macam guna solat lah. Faruk pula dah. Fuad. Tuan Guru Fuad. Macam solat, sebab apa kita guna solat? Panjang sangat. Kalau kita tak nak guna solat, kita guna makna dia. Solat itu dia panggil ibarat ataupun dia panggil nama yang merujuk kepada 13 rukun. Kena cerita kat orang, Ustaz Amir nak pergi mana? Saya nak pergi berdiri tegak. Saya nak dan rukuk dan i'tidal dan sujud. Oh, tak habis lagi ni. Dan memberi salam. Tu saya nak pergi buat yang tu. Dan apa nama dia? Tu saya tak tahu nama. Tapi saya nak pergi surau ni, saya nak pergi takbir Allahu Akbar. Lepas tu saya nak rukuk, saya nak i'tidal, saya nak sujud, duduk antara dua sujud. Tu tak cerita lagi 5 lagi. Dia kan dia ada 13. Baru cerita perbuatan 8. Lepas tu beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama apa? Saya tak tahu nama, saya tak kenal. Tapi diri saya kenal. Nama dengan diri ke lain? Nama dia apa? Nama dia salatun. Solat bahasa Arab. Bahasa Melayu dia panggil apa? Bahasa Melayu panggil sembahyang. Ada ustaz kata tak boleh panggil solat, kena tak boleh panggil sembahyang, kena panggil solat. Tu dia tak reti di antara Arab dengan Melayu. Dia tak reti hak mana nama, hak mana diri. Sebenarnya solat bahasa Arab. Orang Arab solat dia faham, orang Melayu dia tak faham lah. Kena terjemah kepada bahasa Melayu, kita panggil sembahyang. Apa makna sembah? Perbuatan sembah. Ketiga belah itu semuanya perbuatan sembah. Sembah apa dia? Sembah Tuhan yang bernama Yan. Yan ni apa dia? Yan ni bahasa
klasik Hindu yang merujuk kepada Allah Ta'ala. Sembah Tuhan yang bernama Allah. Tapi orang-orang Hindu dulu dia panggil sembah Tuhan yang bernama Yan. Maka itu dia punya penterjemahan daripada Arab kepada Melayu. Tapi kita bukan nak terjemah, yang kita nak adalah makna dia. Makna apa? 13. Itu kena kuasai betul-betul baru kita tahu penggunaan dan istilah percakapan orang. Kita boleh beza dengan ilmu basic dan ilmu sepertengahan kita untuk kita kenal pasti percakapan dan pertuturan orang tadi betul ataupun tidak. Apabila dia menggunakan, kita tak boleh menggunakan solat, sembahyang, kerana sembahyang merujuk pada orang kafir, bermakna dia tidak memahami di antara nama dengan diri sembahyang. Dia kata orang kafir sahaja yang boleh gunakan sembahyang. Kerana orang kafir dia sembahyang di gereja dia. Dia pergi sembahyang di tokom dia. Tapi kita bukan, kita solat. Dia tak tahu di antara solat itu diterjemah ke dalam bahasa Melayu sembah Yan. Yang ini sembah Tuhan dia bernama Yan. Adakah orang kafir dia pergi tokom dia sembah Tuhan yang bernama Allah? Tidak. Tapi dia panggil sembahyang. Ya, dia panggil sembahyang juga. Nak sama tak nama? Ya, sama pada nama, tetapi tidak sama pada diri dia. Kita nak baca sekejap je malam ni kan. Baik, last sekali di bawah tu. Maka yakni Allah jadikan qudrah. Tu. Maka makna usaha itu menyertai qudrah yang baharu dengan perbuatan. Menyertai ini makna serentak. Allah Ta'ala cipta qudrah yang baharu, qudrah makhluk dengan perbuatan makhluk, yakni Allah jadikan qudrah baharu dan Allah jadikan perbuatan bergerak itu, ia jadikan kedua-dua itu bersama-sama, tidak ada dahulu dan kemudian. Maka i'tibar, nisbah bersama-sama inilah yang dinamakan usaha. Maka usaha ini bukan perkara wujudi, hanya ia perkara i'tibari, perkara dipahan pada akal sahaja. Dan makna ikhtiar itu Allah Ta'ala jadikan iradah. Baik, settle makna usaha ni ikhtiar pula. Baik, ikhtiar dia mudah. Dia mudah daripada usaha. Sekejap kita nak berhenti di sebelah tu. Okey. Kita habiskan muka surat 15 tu tanbihun. Kita berhenti dekat tanbihun. Baik, settle usaha. Jadi usaha itu Allah Ta'ala buat tenaga kita dan dia buat perbuatan kita serentak. Itu mana usaha. Tidak ada kita, bukan kita. Dia cuma lahir pada kita saja. Sebab tu dinamakan usaha kita. Kenapa dinisbah usaha kita? Sedangkan perbuatan Allah, sedangkan tenaga pun Allah cipta, tapi dikatakan perbuatan kita. Kenapa nisbah kita? Kerana kata Allah, nisbah kita itu dia keluar daripada kita. Allah letak cipta untuk kita. Sebab itulah apabila dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, oleh kerana dia keluar pada kita, maka ada perkiraan dosa dan pahala. Kalaulah keluar pada kita tu baik, maka ada perkiraan pahala. Tapi kalau keluar pada nisbah pada kita itu jahat, maka akan ada perkiraan dosa. Dosa dan pahala dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ada dosa dan pahala sedangkan perbuatan tu pun Allah cipta dan tenaga pun Allah cipta, iradah. Ini baru nak bincang iradah. Iradah pun Allah cipta. Tiba-tiba Allah bagi pahala dan Allah bagi dosa. Bukan perbuatan kita sebenar. Ini dalam mazhab Ahlussunnah dia ada dua pandangan. Bukan pandangan, dia bahasa ini mesti ditafsir pada dua. Apa dia dua? Zahir dan hakikat. Zahir, ya, kita bercakap saya, perbuatan saya. Itu pada zahir. Tetapi pada hakiki kita kena nampak pada hakikat perbuatan ini perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia berada di bawah konsep keesaan pada perbuatan. Kenapa kita kata perbuatan kita? Ya, kerana zahirnya dia keluar daripada kita, maka kita mesti menggunakan bahasa zahir, bahasa adat, bahasa normalnya dipanggil perbuatan kita. Tapi pada hakikat, ini pandangan yang kedua. Dia bukan panggil pandangan, pentafsiran kedua. Satu bahasa kita kena nampak dua. Satu bahasa kita kata saya berjalan, nampak dua. Nampak apa? Secara zahir saya berjalan, secara hakiki yang kedua, hakikinya Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan keluar pada saya. Perbuatan apa? Perbuatan gerak yang ada pada kaki saya boleh berjalan.
Allah Ta'ala, datang pada Allah. Zahirnya, ya zahirnya nisbah pada saya. Keluar tu pada saya. Maka nisbah zahir ini, nisbah keluar pada kita inilah, sebab itu ada dua. Apa dia dua? Pertamanya ada pahala dan keduanya ada dosa. Lepas tu dalam kitab besar dia akan bincang lebih detail lagi. Zalim dah Allah Ta'ala, dia bincang peringkat lebih. Zalim apa? Allah Ta'ala ni, Abu Bakar, Allah jadikan dia, cipta dia orang beriman masuk syurga. Tetapi Abu Sufyan, Abu Jahal contoh. Abu Jahal, Allah Ta'ala cipta dia, tapi untuk apa? Untuk diletakkan dalam neraka. Dia tak beriman. Imam dan kufur tu, dia tak beriman. Abu Bakar beriman, dia tak beriman, last sekali dia dalam syurga, dia dalam neraka. Kitab yang besar bincang Allah Ta'ala ni, perbuatan itu kesemuanya perbuatan Allah Ta'ala. Maka adakah zalim Allah Ta'ala buat Abu Jahal tiba-tiba letak dalam neraka, buat Abu Bakar letak dalam syurga? Jawab dia, Allah Ta'ala tidak zalim. Kenapa? Kerana itu di perbuatan dia. Hak milik dia. Abu Jahal pun milik dia, dia cipta, hak milik cipta dia, hak cipta dia. Dan Abu Bakar pun hak cipta dia. Maka hak cipta dia, ikut dia lah untuk nak tasarruf. Masa tasarruf, ikut dia nak handle. Dia nak handle kawan ni letak dalam neraka ke, ataupun dia nak cipta kawan ni letak dalam syurga. Itu dia kebebasan dia. Kenapa? Kerana dia mempunyai perbuatan yang tunggal, tidak bersharing dengan orang lain. Itu dia panggil keesaan perbuatan Allah Ta'ala. Tapi kita ni ringkas saja, kitab kita ni dia tak bincang dalam lah. Last sekali, dan makna ikhtiar itu Allah Ta'ala jadikan iradah pada kita. Iradah ni apa? Kehendak dan keinginan. Yang dinamakan iradah kulliyah. Ingat dia ada dua iradah dalam diri kita. Satunya nama dia iradah kulliyah. Allah jadikan semata-mata keinginan secara umum tanpa menkhususkan kepada kehendak tertentu. Ni iradah pertama. Allah cipta dua. Satunya iradah dia panggil kulliyah, keinginan semula jadi dalam diri kita. Kehendak semula jadi tanpa kita tentukan baik buruk. Apabila kita menentukan baik buruk, itu dia panggil iradah juz'iyah. Yang kedua, kita ada dulu keinginan semula jadi, Allah tentu. Boleh tak kita nak menentukan suatu benda? Ya, boleh. Kenapa? Kerana kita ada keinginan semula jadi, Allah cipta. Apabila kita nak tentu suatu benda, kita pilih. Pilih apa? Pilih benda yang baik ataupun pilih benda yang buruk. Maka pilihan tertentu itu dinamakan iradah juz'iyah. Itu ada dua iradah. Dan iradah dan takluk iradah kulliyah kepada barang yang hendak dibuatnya itu. Iradah ni dia panggil naluri lah asal dia. Iradah keinginan, naluri. Naluri rasa kemahuan kita. Itu dia panggil naluri. Naluri asal. Itu dia panggil iradah. Ta'luk iradah kulliyah. Kepada barang yang hendak dibuatnya itu dinamakan ikhtiar. Maka dia nama ikhtiar ni apa dia? Ikhtiar ni pilihan. Nama ikhtiar dia merujuk kepada fungsi iradah. Kita ta'luk dia panggil. Kita akan belajar akan datang dalam qudrah dia ada ta'luk. Apabila dia tu iradah ada keinginan semula jadi, maka keinginan semula jadi dia berfungsi. Fungsi apa? Fungsi menentukan suatu benda dia nak. Maka menentukan suatu benda dia nak itu, menentu benda buruk, menentu benda baik. Keinginan ada, boleh nak ke tidak, berjalan, nak. Berjalan ke tempat mana, itu dia panggil pilihan, buruk ataupun baik. Maka pilihan itu dia panggil fungsi kepada iradah. Apabila dia ada naluri, keinginan semula jadi dia, maka dia boleh menentukan keinginan itu pada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Maka benda yang baik atau buruk itu pilihan. Dia yang membuat pilihan. Dan dinamakan juga iradah juz'iyah. Ni pilihan. Pilihan ni makna ikhtiar lah. Maka ikhtiar itu terdahulu daripada usaha. Ikhtiar ni dia kena ikhtiar dulu baru usaha. Maksud apa? Maksud dia kena tentu dulu barulah disusuli dengan perbuatan. Ini kita fahamlah, mudah saja. Maka dengan sebab dibangsakan bagi kita usaha dan ikhtiar itulah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya.
dan dijanjikan seksa atas kita pada mengerjakan yang ditegahnya. Firmanullah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya tetaplah bagi seorang akan diganjarkan pahala barang yang ini perbuatan yang diusahakan ia dengan kebajikan. Allah Ta'ala akan tetap ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan. Dan atas dosa, yang Allah Ta'ala ganjarkan dosa bagi orang yang berusaha ia dengan kejahatan. Kalaulah dia pilih jahat dan dia usaha ni makna perbuatan jahat itu keluar pada dia, maka Allah rekodkan dosa. Walaupun kedua-dua itu maksudnya perbuatan jahat dan tenaga yang ada dalam diri dia itu Allah Ta'ala yang cipta. Tapi kenapa Allah beri dosa? Kerana lahir itu daripada diri dia. Cipta perbuatan kenyang itu mesti relate ataupun ada kaitan dengan nasi. Nasi itu apa dia? Nasi itu dia panggil asbab, sebab. Sebab kepada apa? Sebab kepada perbuatan Allah Ta'ala kenyang. Kenyang itu perbuatan Allah buat. Allah buat perbuatan kenyang bagi kita dengan sebab apa dia? Dengan sebab nasi. Maka nasi itu sebab, kenyang itu perbuatan yang Allah Ta'ala. Tapi nasi itu apa cipta? Allah Ta'ala cipta. Cuma nak ceritanya Allah cipta nasi itu, yang nama nasi itu sebagai sebab. Sebab apa dia? Sebab untuk Allah mencipta kenyang. Itu kita kena nampak. Kita bercakap alhamdulillah makan 3 pinggan baru kenyang. Betul tak? Ya. Betul bercakap ada, tapi dia nampak hakikat, dia nampak sebenarnya kalau makan 4 pinggan pun kalau Allah Ta'ala tak cipta kenyang, maka tak akan kenyang. Alhamdulillah makan ubat lah ni Wan. Saya 2-3 hari dah tak larat. Oh, kena ubat terus sehat. Memang betul boleh bercakap kerana ada Allah cipta sebab ubat tu. Tapi perbuatan lega ni Allah tarik sakit pada kita. Allah cipta sakit, kemudian Allah Ta'ala tarik sakit yang ada pada kita. Dengan asbab apa? Dengan asbab ubat. Wallahu a'lam. Itu akan datanglah tu ilam baru. Dia kena ilam awal. Yang penting malam ni cukup satu je lah. Yang penting kita faham usaha apa dia. Ikhtiar dia mudah. Ikhtiar ni pilihan kita. Cuma usaha tu kena pilih. Usaha. Jabariyah. Ini ilam saja. Jabariyah, Qadariyah beza dengan kita yang mana? Kalaulah Jabariyah, dia pegangan mereka berpegang manusia tidak ada perbuatan. Tidak ada usaha maksudnya. Tidak ada usaha ikhtiar bagi manusia. Mereka pegang secara totally Allah Ta'ala. Betul, secara total Allah Ta'ala, tapi usaha itu ada. Kenapa? Kerana usaha itu Allah cipta tenaga pada kita. Tu panggil usaha. Tapi Jabariyah tidak ada. Qadariyah insya-Allah akan datang. Tapi tak kita tak bincang pun tak apa Qadariyah, Jabariyah tu. Yang penting kita tahu yang kita. Yang lain tu okeylah. Cuma tambahan saja. Tambahan ni firqah dalam kitab besar dia akan sebutlah perbezaan di antara Jabariyah dengan Qadariyah. Dan kitab besar juga bincang. Ini antara benda yang halus dibincang dalam kitab yang besar. Apa dia? Contoh perumpamaan yang kita biasa buat dulu, contoh dalam kelas yang sebelum daripada ini, cincin. Itu pun jaga. Jabariyah dan Qadariyah bincang. Kita pakai cincin, apabila kita bergerak tangan, cincin bergerak. Yang biasa kita akan faham, kenapa cincin bergerak? Kerana auto. Dah gerak, tangan bergerak, dia follow tangan lah. Itu bahaya. Apabila kita faham cincin follow tangan, maka itu tak betul dengan fahaman akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah bukan. Dia ada dua perbuatan. Yang mencipta gerak pada cincin Allah Ta'ala. Yang mencipta gerak pada kita, perbuatan gerak, kita nak bergerak, tangan bergerak, Allah Ta'ala. Kedua-dua Allah cipta serentak. Serentak. Kenapa? Kerana ada. Allah cipta ada begitu. Tapi boleh Allah Ta'ala cipta luar biasa. Bergerak tangan, cincin tak bergerak. Pelik. Tapi Allah Ta'ala ni dia tak nak cipta yang luar biasa. Dia cipta biasanya, kalau kita bergerak tangan kita, cincin di jari akan bergerak. Tapi ingat, pergerakan itu ada dua benda. Pergerakan tangan Allah cipta, dan pergerakan ada pada cincin itu juga Allah Ta'ala cipta.
Dia bukan auto, bukan. Jangan kita faham